各位主内弟兄姐妹平安，我们感谢上帝的恩典。今天我们能够聚集在这个地方，我们一同来庆祝我们25周年纪念，就是我们埔里家乐团契。我们也感谢上帝的恩典，蒙上帝的保守，我们能够进行我们今天的崇拜。Puji syukur kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita berkumpul di tempat ini bersama-sama memperingati HUT yang ke-25 Komisi Kaleb Puri Indah. Baiklah Bapak sekalian, marilah kita penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita menaikkan satu pujian mengawalin ibadah pada hari ini, yaitu KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah, 普世欢腾。Mari kita berdoa，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你的恩典，因为在这个25年里面，我们看到我们埔里家乐团契蒙你的看顾、你的带领、你的保守，在你的恩典之下，我们能够继续的来为主你而活。我们感谢你，今天我们能够一起纪念25周年纪念，以及能够庆祝这个圣诞节。求主你带领我们以下的时间。Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada hari ini kami dapat memperingati HUT yang ke-25 Komisi Kaleb Puri Indah beserta dengan Natal. Kami ucap syukur atas pimpinan Tuhan dan kami ucap syukur atas anugerah Tuhan yang menyertai Komisi Kaleb sampai saat ini. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 好，我们接下来我们要再唱一首诗歌，感谢神。Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku bersyukur Ia tebusku. 感谢神赐我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神常与我同在，感谢神一切恩惠，感谢神这温暖春天，感谢神凄凉秋季，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁。Ku bersyukur ya dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerah
bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah datang di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. 接下来我们要请陈凤闪姐妹来为我们分享她这几年来在加勒的感想。Selanjutnya kita undang Ibu Fusami untuk menyampaikan kesan pesan selama dia di Komisi Kaleb. 现在我们来看圣经约书亚记14章第11。 Mari kita sama melihat kitab Yosua pasal ke-14 ayat 10 dan 11. 自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活到45年。期间，以色列人在旷野行走。看啊，现今我85岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。我们读到这里。 Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 那我们这个加勒为什么叫加勒？ Nah, mengapa komisi Kaleb kita itu disebut Kaleb? 因为我们都是上了年纪的人， Karena kita sudah usia senja, 所以我们就学加勒，拿加勒做我们的标准。 maka kita memakai teladan hidup Kaleb ini sebagai standar kita. 那我们看最重要的，加勒说他85年，但是这个不是他重要的。 Nah, di sini Kaleb mengatakan dia sudah umur 85 tahun. Sebetulnya ini bukan yang paling penting. yang重要的就是他，上帝还是给他强壮， Yang paling penting yaitu Tuhan masih beri dia kekuatan. 他能够侍奉上帝，好像45岁一样。 Ya, dia bisa melayani Tuhan seperti usia 45 tahun. 他有那年轻的心态。 Dia memiliki sikap hati yang masih muda. 我们现在在这里的，大家都是高年级了， Ya, di tempat ini kita semuanya sudah usia senja. 但是我们不要看年纪， Tapi kita jangan melihat usia. 最重要的我们要看我们要保守我们的心态， Yang paling penting yaitu kita memelihara sikap kita. 就好像加勒一样， Seperti Kaleb ini. 虽然85岁， Walaupun udah umur 85, 但是他的思想 tetapi pikirannya 还是45岁， seperti 45 tahun. 所以他说明当时他40多岁的时候，战争他的力量如何，他现在也保持那个时候的心态的力量。 Walaupun dia sudah usia senja, tetapi dia tetap memelihara kekuatan pikiran dan di saat 45 tahun itu. 那我们现在大家都是一样，差不多是超龄了。 Ya, saat ini kita juga hampir seperti dengan Kaleb ya, udah melampaui usia tua ini. 但是我们要像他一样， Tapi kita harus seperti dia. 我们的思想 Pikiran kita, 不要消极， ya kita jangan pesimis. 我们应该像年轻一样侍奉上帝。 Kita harus seperti anak muda yang melayani Tuhan. 当如果我们在教会里面，或者是我们侍奉上帝有需要的时候， Dikala kita butuh, gereja butuh, maka kitalah yang mau melayani. 我们不要想啊，我这么老了，我没有力了。 Kita jangan berpikir, oh saya udah tua, saya tidak ada tenaga lagi. 那我们要想，我们能够上帝给我们多少，我们就做多少。
Nah, kita harus berpikir seberapa banyak Tuhan yang berikan kepada kita, itulah yang kita lakukan. 最要紧的是我们的思想不要消极， Ya, yang paling penting pikiran kita berpikir pesimis. 我们要积极的侍奉上帝 Kita。harus betul-betul optimis melayani 不 Tuhan. 要以为说我老了，我什么都不会了。 Jangan berpikir kita sudah tua, maka segala sesuatu juga nggak bisa lagi. 就是我们有这样的思想， Jikalau kita memiliki pemikiran demikian, 那我们就很快变成痴呆。 nah maka kita akan menjadi pikun. 所以我们呢，虽然年纪老， Walaupun saat ini kita sudah tua, 但是不要看年龄，要看我们的心态，要保持我们的心态。 kita jangan melihat usia kita, tapi justru kita harus memelihara tekad kita, sikap kita. 那这样呢，我们就能够侍奉上帝，到有一天上帝见我们。 Maka kita dapat melayani Tuhan sampai terakhir Tuhan memanggil kita. 所以我常常晚上祷告的时候， Nah, setiap saat saya berdoa di malam hari, 我就跟上帝讲： saya berkata kepada Tuhan, 上帝啊，用我， Tuhan pakailah saya 直到你见我去。 sampai Engkau memanggil saya. 我的思想就是如此， Pikiran saya adalah 所以我侍奉到现在。 maka saya melayani Tuhan sampai saat ini. 记得我们侍奉上帝不是职业， Kita tahu kita melayani Tuhan bukan sebuah pekerjaan. 我们侍奉是一种对上帝的心态。 Pelayanan ini adalah merupakan suatu sikap kita kepada Tuhan. 这就是我一点的心得。 Ini adalah satu hal yang ingin saya sampaikan, sesuatu hal yang saya dapat. 所以我们呢，最要紧年老了，最要紧我们仰望上帝，依靠上帝。 Yang paling penting di usia senja ini kita selalu bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. 我们的心态要积极， Maka kita selalu optimis di dalam sikap kita, 不要消极， jangan pesimis. 所以我们就不会感觉到，我们老了， Maka kita tidak akan beranggap bahwa kita udah tua, 什么都不能了。 segala sesuatu nggak bisa. 只要我们肯， Jika kita mau, 上帝会用我们。 Tuhan mau memakai kita. 阿门。 Amin. 谢谢。谢谢。接下来我们要请我们加勒团契诗班为我们呈现一首诗歌，题名叫《耶稣恩友》，Yesus Sobat yang Sejati。爱
们感谢加勒团契诗班为我们呈现的诗歌。Kita ucap syukur kepada paduan suara Caleb yang telah memimpin, memuji sebuah pujian yang sangat indah sekali. 好，接下来我们要听到，我们请父子界牧师为我们证道，我们也请林汉进弟兄来为我们翻译。Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu dan diterjemahkan oleh Bapak Harifin Salim. Tema pada hari ini yaitu 知恩、感恩以报恩, mengetahui, mensyukuri, dan membalas anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. 我们感谢主，可以一起来学习神的话。 Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. 我们先祷告，还没有听上帝的话之前， Bapa di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur dan berterima 我 kasih. 们感谢赞美你。 Saat ini kami membuka firman dan membacanya. 这个时候，我们开你的话，一起来读。 Kiranya Roh Kudus mengurapi kedua hamba-Mu 愿圣灵来接触我们， dan mengurapi setiap saudara-saudari yang 也 mendengarkan. 高摩每一位听的弟兄姐妹。 Demi nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 靠主的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tema kita hari ini adalah mengetahui, mensyukuri, dan membalas anugerah Tuhan. 我们今天的主题是知恩、感恩、报恩。 Mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 23. 我们打开圣经诗篇23篇。 Mazmur 23 kita akan membaca ayat pertama sampai kepada ayat ke-6. 诗篇23篇，我们从第1节读到第6节。 Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Piala Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇23篇第1到第6节，耶和华是我的牧子，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我白施筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-25 Komisi Caleb. 我们今天庆祝加勒团契25周年， Kita juga merayakan hari Natal untuk Komisi Caleb. 也一起为加勒团契庆祝圣诞。 Melalui kesempatan ini kita ingin bersyukur kepada Tuhan. 我们这次聚会要感谢神莫大的恩典， Bersyukur untuk anugerahnya yang luar biasa bagi 感 kita. 谢他莫大的恩典。 Kita ingin mengenal dan mengetahui anugerah Tuhan. 我们要知恩，也要感恩， Kita ingin membalas anugerah Tuhan. 我们也要报答神的大恩典， Karena anugerahnya begitu besar bagi kita. 因为神的恩典够大。 Pertama, 第一， kita ingin mengetahui anugerah Tuhan. 我们要知道上帝的恩典。 Mazmur nomor 23 yang kita baca hari ini 今天我们所读的诗篇23篇， memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita adalah gembala yang baik. 他告诉我们神是我们的好牧者。 Karena itu saudara sekalian, 为了那个事， kita ingin mengetahui anugerah Tuhan itu. 我们要知道神的恩典。 Hari ini kita bertekad di hadapan 我 Tuhan. 们今天节制在神的面前， Kita ingin menjadi domba yang baik di hadapan Allah. 我们要尽心成为主的好羊群， Sebagai domba yang baik di hadapan Allah, 成为主的好羊。 kita bertekad untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. 我们的生活要经历的与主有密切的
的关系， Karena kita hidup dekat dengan Allah, 因为我们亲近主， maka hidup kita tidak akan berkekurangan. 那我们的生活将一无所缺。 Karena Allah berjanji tidak hanya akan mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. 神承诺不但供应我们的需要， Dia juga berjanji untuk melindungi kita dari segala bahaya. 他也要保护我们脱离一切的危险。 Ayat 2 Mazmur berkata kepada 第 kita 二节诗篇这样说： bahwa sebagai domba Allah, 成为神的羊， kita akan berbaring di padang yang berumput hijau. 我们将躺卧在青草地上。 Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， rumput adalah makanan utama dari domba. 草是羊主要的食物。 Seharusnya kalau seekor domba melihat padang rumput yang hijau, 一只羊看到青草的时候， dia akan segera pergi makan. 它会马上吃草。 Tetapi mengapa domba ini berbaring di padang yang berumput hijau? 为什么这只羊它躺在青草地上呢？ Dia tidak pergi makan rumput-rumputnya. 它不是赶紧去吃草， Jawabannya adalah 答案是 karena dia sudah kenyang. 因为它已经饱足 Dia 了。 bukan hanya kenyang, 它不但已经饱足了， tapi hatinya juga tenang. 他的心也很安心的躺着， Karena dia sudah puas makan. 因为他已经吃饱了， Ada gembala yang baik di sampingnya. 因为有好牧人在他的身边， Maka dia berbaring dengan tenang. 所以他安心的躺着。 Saudara yang dikasihi 亲爱 Tuhan, 的弟兄姐妹， Allah tidak hanya mencukupkan kebutuhan jasmani kita. 神不但供应我们身体的需要， Allah juga mencukupkan segala kebutuhan rohani kita. 他也供应我们属灵的所需。 Ayat ketiga berkata, 第三节这样说： Allah menyegarkan jiwa kita. 他使我的灵魂苏醒。 Kemudian ayat keempat berkata kepada kita, 第四节说， Allah menyertai kita. 他与我们同在， Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, 随着我们醒过死荫的幽谷， Allah tetap menyertai kita. 他永远与我们同在。 Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， itulah makna mengetahui anugerah Tuhan. 这就是我们认识神的意义。 Sebagai domba Allah, 成为神的羔羊， kita mengakui, 我们相信， kita meyakini bahwa anugerah Allah cukup untuk bagi kita. 我们知道神的恩典够我们用。 Hari ini ketika kita merayakan hari ulang tahun ke-25 Komisi 今 Kaleb, 天我们庆祝加勒25周年的纪念。 kalau kita boleh merayakan sampai 25 tahun, 如果我们可以走过25周年， semua adalah karena anugerah Tuhan. 全部都是神的恩典。 Kita tahu setiap minggu, 我们知道每个礼拜、 setiap bulan, 每个月， bahkan setiap tahun, 甚至每一年， selama 25 tahun, 20年了， 25 tahun, 25年， anugerah Tuhan selalu cukup untuk kita. 他的恩典够我们用。 Allah seperti seorang gembala yang selalu memimpin kita, 神好像一位好牧人带领我们， yang mencukupkan segala kebutuhan kita. 供应我们的需要， Karena kita adalah 因 domba-dombanya. 为我们是他的羊。 Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 我们亲爱的弟兄姐 saya 妹， ingat waktu saya kecil, 当我小的时候， mama saya suka pelihara ayam. 我的妈妈喜欢养鸡， Ayam-ayam mama saya itu disimpan dalam kurungan-kurungan. 妈妈把鸡关在笼子里。 Setiap hari mama menyediakan makanan 3 kali sehari untuk ayamnya. 每天妈妈3次给它喂食。 Saya sering disuruh untuk menyampaikan atau menaruh makanan ayam di tempatnya. 妈妈常叫我把那个食物放在这草里， Karena pada waktu itu di daerah kami tinggal tidak aman, 因为我们那个地区不太安全， malam-malam sering ada pencuri datang, 晚上常有小偷来偷鸡， suka curi ayam. 偷鸡， Maka malam hari, 所以晚上的时候， mama akan memasukkan ayamnya ke dalam rumah 妈妈把那个鸡移到屋子里面， supaya tidak dicuri orang. 以免被人家偷了。 Besok pagi-pagi, 明天一早， mama akan angkat keluar lagi 妈 ayamnya. 妈再把这个鸡放出去。 Sungguh mama sayang kepada 妈 ayam-ayamnya. 妈很疼爱她的鸡。 Kalau seorang manusia 如果一个人 sudah begitu baik dan melindungi ayam-ayamnya, 他对鸡这么好，这么保护它， apalagi Allah kita, 何况是我们的上帝？ dia jauh lebih baik daripada mama saya. 他比我的妈妈更好， Dan kita jauh lebih berharga daripada ayam. 我们比鸡更有价值。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹 kita，sangat yakin 我们
切着相信 bahwa Allah pasti memelihara kita, 神会保护我们， bahwa Allah pasti melindungi kita. 神会保守我们。 Bahkan di ayat kelima berkata kepada 第 kita, 五节这么说 Allah menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. 啊，他为我摆设筵席在敌人的面 Dia 前， mengurapi kepalaku dengan minyak, 他用油膏了我的头， sehingga pialaku penuh melimpah. 使我的腹杯满溢。 Lalu ayat ke-6 berkata kepada kita, 那么第六节这样 bahwa 说， kebajikan Allah akan mengikuti kita. 我一生一世必有恩惠慈爱随着我， Dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. 我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Ini adalah gambaran berkat rohani yang Allah berikan kepada 这 kita. 是神属灵的恩典给我们的。 Jadi Allah tidak hanya mencukupkan kebutuhan jasmani kita. 神不单单供应我们身体的需要， Yang lebih penting saudara 更 sekalian, 重要的， Dia mencukupkan kebutuhan rohani kita. 他供应我们属灵的需要 Di。ayat ke-6 dia berjanji, 第六节他这样子， kita boleh 跟我们 diam di 承 dalam 诺 rumahnya sepanjang masa. 我们且要住在他的殿中，直到永远。 Artinya apa? 这是什么意思呢？ Artinya kita boleh tinggal di surga bersama dengan Allah. 就是说，我们可以在天家与主一起同住， Melalui Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu 经过 salib. 主耶稣在十字架上的死， Dosa-dosa kita diampuni. 我们的罪被赦免了， Sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. 所以我们有永生。 Jadi setelah kita mengakhiri perjalanan hidup di atas bumi, 当我们结束在地上的生活的时候， kita akan pergi ke rumah Allah, 我们要回到神的家， yaitu surga. 就是天国。 Di sana kita akan tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. 在哪里？我们要与主同住，直到永永远远。 Kita boleh pergi ke surga 我们可以到天家里， bukan karena perbuatan baik kita, 不是我们的好行 tapi 为， karena anugerah Tuhan. 是神的恩典。 Pengampunan yang Yesus berikan kepada 神 kita, 赦免我们的罪， yang mati bagi kita di kayu 他 salib. 在十字架上死，是为了我们。 Itulah mengetahui anugerah 这 Tuhan. 就是知恩。 Hidup adalah anugerah Tuhan. 我们生是神的恩典， Selama hidup ada anugerah Tuhan menyertai. 我们一生有神的恩典与我们同在。 Kemudian setelah kita mati tetap ada anugerah Tuhan. 我们死了之后，神的恩典也与我们同在。 Tidak hanya itu saudara 不 sekalian. 但如此， Yang kedua kita mau mensyukuri anugerah Tuhan. 我们现在还要感恩。 Bagaimana domba yang baik bersyukur atas anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan 就 kita. 像我们这个是羊来感恩神丰富的恩典。 Melalui Mazmur ini kita belajar cara untuk bersyukur kepada Tuhan. 经过这个诗篇，我们学习怎么样来向神感恩。 Pemazmur bersyukur kepada Allah 这个诗人向神感恩， dengan menceritakan anugerah Allah di dalam kehidupannya. 就是在他的一生诉说神的恩典。 Dari ayat 1 sampai kepada ayat ke-6. 在第一节到第六节， Pemazmur mendaftarkan semua anugerah yang dia terima di dalam hidupnya. 他说了一些神在他一生的恩典。 Jadi dia tidak hanya mau menikmati anugerah Tuhan. 他不是只是要享受神的恩典， Dia juga mau berterima kasih kepada Tuhan. 他也要向神献上感恩， Terima kasih untuk semua anugerah yang sudah dia terima. 献上神给他的一切恩典，献上感谢。 Saudara yang kekasih, 我们亲爱的弟兄姐妹， Mazmur nomor 23诗篇23篇 adalah sebuah mazmur yang sangat terkenal. 是非常出名的一个诗篇， Sudah dibaca dan dihafal oleh jutaan orang. 已经有千万万的人读了背了， Bahkan mungkin miliaran orang sudah membaca Mazmur 可能 23. 有几十亿人已经开始读了，而且背了。 Sudah begitu banyak orang belajar bersyukur kepada Tuhan melalui Mazmur ini. 有这么多人经过这个诗篇向神感恩， Karena itu saudara sekalian, 所以亲爱的弟兄姐妹， mengucap syukur, berterima kasih itu bisa menular kemana-mana. 所以感恩献上感谢可以传染给别人。 Kalau kita selalu 如 bersyukur, 果我们常常感恩， maka orang-orang di sekitar kita akan mendapat berkat. 那我们周边的人将得福。 Sebaliknya, 反过来说， kalau kita suka bersungut-sungut, 如果我们常常埋怨， atau kemana-mana kita suka marah-marah, 到哪里我们喜欢发怒， maka orang-orang di sekitar kita akan kehilangan kebahagiaan. 那我们身边的人将失去幸福。 Ada orang mengatakan, 有人说， hidup manusia itu seperti bunga mawar. 我们的生活就像一朵玫瑰花， Bunga mawar itu ada dua bagian. 玫瑰花有两个部分， Dia tidak punya
tidak hanya punya bunganya, 它不但有花朵而已， tapi dia juga punya durinya. 它也有刺。 Hari ini 现在这个时候， banyak orang seperti duri dari bunga mawar. 很多人就像玫瑰的刺， Kemana-mana melukai dan menyusahkan orang lain. 到处伤人惹人麻烦。 Kata-katanya tajam, 他的言语尖锐， kelakuannya tidak baik. 他的行为不好， Sehingga melukai banyak orang di sekitarnya. 所以他伤了周边的人。 Tentu ini bukan satu gambaran domba yang 这 baik. 不是神好羊的那个表现。 Domba Allah yang baik tidak demikian. 神的好羊不是这样的， Sebaliknya domba Allah yang baik 神的好羊是这样的， adalah seperti bunga mawarnya 像玫瑰的花朵， yang selalu hidup bersyukur. 在生命中常常感恩， Kata-katanya penuh dengan berkat. 言语中带着祝福， Kemana-mana membawa sukacita. 每到一处带来喜乐， Kemana-mana menjadi berkat bagi banyak orang. 到每一处成为别人的祝福。 Permisi tanya. 请问大家， Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， hidup saudara seperti duri 你今天的生活是刺还是 atau seperti bunga mawar? 玫瑰花朵？ Tuhan tidak ingin kita jadi duri. 神不要我们成为刺， Tuhan ingin kita jadi bunga mawar 神要我们成为玫瑰花 yang 朵。 kemana-mana menceritakan anugerah Tuhan. 每到一个地方，我们诉说神的恩典； Kemana-mana bersaksi untuk Tuhan. 每到一个地方，我们为神做见证； Kemana-mana membawa harum Kristus, harum surgawi kepada orang di sekitar 每 kita. 到一个地方，我们带着基督的馨香， Itulah arti bersyukur untuk anugerah 这 Tuhan. 就是向神感恩的意义。 Itulah hidup seorang anak Tuhan yang menjadi domba yang baik. 这是神的儿女成为神好羊的表现。 Jadi saudara sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐 hari 妹， ini kita belajar. 今天我们学习， Domba yang baik mengetahui anugerah Tuhan. 好的羊知道神的恩典， Domba yang baik bersyukur untuk anugerah Tuhan. 好的羊向神献上感恩。 Yang ketiga, 第三， domba yang baik membalas anugerah Tuhan. 好的羊向神报恩。 Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud. 诗篇23篇是大卫王所写的， Daud bersaksi bahwa Allah adalah gembalanya. 他见证神是他的好牧人。 Gembala yang baik itu adalah Allah yang disembah oleh Daud. 好牧人就是他是在敬拜的神， Oleh sebab itu Daud bertekad di dalam hatinya 所以大卫在他心里戒志， untuk menjadi domba yang baik dengan membalas anugerah Tuhan di dalam hidupnya. 要成为好的羊，在一生中来报答神的恩典。 Bagaimana Daud membalas anugerah Tuhan? 大卫怎么样报恩呢？ Dia mempersembahkan talenta di dalam hidupnya. 他把他的恩赐献给神， Dia melayani Allah melalui talenta di dalam hidupnya. 他把他的恩赐来侍奉神。 Daud adalah seorang yang memiliki banyak talenta. 大卫是蛮有恩赐的人， Dia pintar menggubah lagu puji-pujian. 他很会作曲，就是赞美诗。 Dia menciptakan ribuan mazmur. 他写了上千首诗歌， Kemudian mazmur-mazmur ini dipakai untuk memuji Tuhan. 这些诗歌就是来赞美神的。 Dia juga mempersembahkan kekayaannya. 他也把他财富奉献给神， Dia persembahkan untuk melayani Allah. 他把这些奉献给神来侍奉他。 Alkitab mencatat, 我们在圣经里有记载。 satu kali Daud ingin membangun bait suci untuk Tuhan. 那么大卫希望能够来建神的殿， Dibangun di kota Yerusalem. 就是在耶路撒冷城。 Tapi Allah berkata, kamu tidak saya izinkan membangun bait Allah untukku, kata Allah. 可是神说：“我不允许你为我建殿。 Tapi Allah menunjuk anaknya yaitu Raja Salomo untuk membangun bait Allah tersebut. 上帝指定他的儿子所罗门来建他的殿。 Daud tidak kecewa, 大卫不灰心， tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. 他向上帝献上感恩。 Apa yang dia lakukan? 他干什么呢？ Dia mempersembahkan hartanya. 他把一切财富奉献给 Dia 神， menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah. 他把一切要建这个圣殿的材料准备好。 Supaya ketika Raja Salomo membangun bait Allah, dia tidak berkekurangan 当 bahan. 所罗门们要建那个殿的时候，不会缺乏这些材料。 Jadi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， bagaimana kita bisa membalas anugerah 我 Tuhan? 们怎么样来回报神的恩典？ Yaitu dengan melayani Allah.
就是来侍奉我们的神。 Kita bisa melayani Allah dengan harta yang Allah titipkan di dalam hidup kita. 我们可以用我们的财富来侍奉主， Kita bisa melayani Allah dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. 我们也可以用我们的时间来服侍。 Meskipun saya tahu saudara-saudari sekalian sudah masuk usia Kaleb. 我知道各位的年纪是年长者了， Tapi tidak berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. 不是说我们不能再侍奉了。 Anak kecil dapat melayani Tuhan. 小孩子可以侍奉神， Anak remaja boleh melayani Tuhan. 少年人可以侍奉主， Orang pemuda, orang dewasa boleh melayani 青 Tuhan. 年人、成年人可以侍奉主。 Orang usia Kaleb juga boleh melayani Tuhan. 我们这些年长者也可以侍奉。 Bahkan Tuhan senang dengan pelayanan orang Kaleb. 神喜悦我们这些年长者的侍奉。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 所以说， salah besar kalau orang mengatakan orang Kaleb tidak bisa melayani Tuhan. 如果说年长者不能侍奉，那是错的。 Bahkan saya sering melihat di dalam hidup saya. 我在我的一生中看到很多 Begitu banyak jemaat-jemaat yang berusia Kaleb. 那些年长的弟兄姐妹， Lebih setia melayani Tuhan dibanding mereka-mereka yang berusia muda. 他更忠心的来侍奉，比那些年轻人更好。 Dari muda dia sudah melayani 从 Tuhan. 年轻他已经侍奉了， Sampai dia tua dia melayani 到 Tuhan. 他年老之后还是侍奉神。 Sampai dia meninggalkan dunia dia baru berhenti melayani Tuhan. 当他回到天家的时候，他才停止他的侍奉。 Jadi saudara-saudari, 所以，亲爱的弟兄姐 apa 妹， yang dapat saudara lakukan sebagai anggota Kaleb dalam melayani Tuhan? 我们这些做加勒团契的弟兄姐妹能够做什么呢？ Satu hal yang paling penting. 最重要的一件事， Saudara boleh berdoa melayani melalui berdoa. 你可以通过祷告来侍奉， Berdoa untuk para hamba Tuhan. 可以为神的妇人祷告， Berdoa bagi para pelayan majelis yang melayani di dalam Tuhan, 可以 gereja. 为知识为我们的智为一些侍奉的人祷告， Berdoa bagi kebutuhan gereja. 为教会的需要祷告， Berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. 为一些失散的灵魂祷告， Bagi saudara-saudari yang hidup dalam penyakit sakit. 为那些病痛中的弟兄姐妹祷告， Bagi orang-orang yang hidup di dalam kebutuhan. 为那些生活有困难的弟兄祷告。 Saya pernah mengunjungi seorang ibu. 我曾经探访过一位一位年长的姐妹， Dia berumur sekitar 90 tahun. 她的岁数大约90岁。 Saya pertama kali bertemu dia. 我第一次见她的时候， Lalu saya perkenalkan diri. 所以我介绍我自己， Saya bilang saya Timotius Fu. 我说我是提摩太牧师。 Wah, dia bilang saya tahu kamu. 她说我知道你。 Lah, saya tanya kenapa kamu tahu saya? 我问这个姐妹，你为什么知道我呢？ Karena saya berdoa untuk kamu. 因为我为你祷告， Saya berdoa untuk pendeta-pendeta. 我为神的仆人祷告， Setiap hari saya berdoa untuk puluhan pendeta-pendeta. 我每天为几十位的神的仆人祷告。 Saya sebut nama mereka itu satu persatu. 我每一位牧师传道人，我提名为他们祷告。 Pagi saya berdoa, 早上我祷告， siang saya berdoa, 中午我祷告， malam saya berdoa. 晚上我祷告。 Wah, luar biasa saudara 非 sekalian. 常了不起。 Dia masih ingat nama hamba-hamba Tuhan. 他还记得每位神的仆人的名字， Jadi dia tidak pikun. 所以他没有得老年痴呆症。 Jadi kalau kita berdoa, 所以我们祷告的时候， kita tidak hanya melayani Tuhan. 我们不单侍奉我们的主， Kita dapat bonus, 我们还得到红利， yaitu menjadi tidak pikun. 就是不得痴呆症。 Jadi saudara-saudari yang kekasih dalam 所以， Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita bisa melayani Tuhan dengan berdoa. 我们可以经过祷告来侍奉我们的主。 Selain berdoa, 除了祷告以外， masih banyak pelayanan lain yang dapat dilakukan oleh Komisi Kaleb. 还有其他的侍奉，我们加了团契可以服侍的。 Memang selama pandemi ini kita harus menjaga diri. 虽然这个疫情期间我们要保护自己， Kita lebih banyak tinggal di rumah 我们大多时间待在家里， supaya tidak terjangkit oleh virus. 因为怕被病毒感染到， Oleh sebab itu kita harap pandemi ini cepat berlalu. 所以我们希望疫情快一点的过去。 Sehingga setelah pandemi ini berlalu, 这个疫情过去之后， kita boleh berkumpul kembali. 我们可以大家聚集在一起， Kita boleh melakukan banyak kegiatan. 我们可以做很多的活动， Kita boleh melayani lewat PA, belajar Alkitab. 我们可以做查经的功课， Kita bisa besuk bersama. 我们可以一起来探访， Kita bisa ikut paduan 我们 suara. 可以参加诗班， Bahkan kita mungkin bisa ikut retreat kaum Kaleb. 我们也可以参加那个进修会，而且退休会。 Tapi ingat,
可是要记得， itu selama tidak ada pandemi. 就是没有疫情的时候， Tapi kalau ada pandemi, 如果还有疫情在发生， mari kita banyak berdoa 我们要不断的祷告， supaya pandemi ini cepat berlalu. 让这个疫情快一点的过去， Supaya kita bisa melakukan kegiatan secara rutin, secara umum. 让我们可以过我们正常的侍奉的生活。 Jadi saudara-saudara yang dikasihi 所以， Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sehari ini kita belajar satu hal yang sangat penting, 我们今天学习了一个很重要的功课， yakni Tuhan adalah gembala kita. 神是我们的牧者， Dia memberikan kita banyak anugerah. 他给了我们太多的恩典， Kita harus menjadi domba yang baik. 我们要成为好的羊， Di hadapan Tuhan, 在神的面前， kita bertekad kepada Tuhan. 我们向神节制， Tuhan tolong saya, 主啊，神啊，帮助我， karena Engkau gembala yang baik, 因为你是好牧人， saya mau jadi domba yang baik. 我要成为好的羊， Saya mau mengetahui anugerah Tuhan. 我要知道神的恩典， Saya mau bersyukur atas anugerah 我 Tuhan. 要感恩， Saya mau membalas anugerah 我也要 Tuhan. 报神的恩典。 Terakhir, 最后， hari ini kita juga merayakan hari Natal. 今天我们也是庆祝圣诞， Hari Natal merayakan kelahiran Yesus ke dalam dunia. 庆祝圣诞是主耶稣在我们世上诞生了， Yesus tidak hanya lahir jadi juru selamat 他不但成为我们的救主， yang mati bagi kita di kayu salib. 为我们在十字架上受死。 Yesus juga berkata, 耶稣也这样说 Akulah gembala yang baik. 我就是好牧人。 Yesus adalah gembala baik 耶 kita 稣是我们的好牧人， yang menyelamatkan kita, 他救了我们， yang menyertai kita, 他与我们同在， yang memberkati kita. 他祝福我们， Mari kita jadi domba yang baik dari Yesus 让我们 Kristus. 成为耶稣的好羊。 Ingat 3 hal. 我们记得3件事： Domba yang baik mengetahui anugerah Tuhan. 好的羊知道神的恩典， Domba yang baik bersyukur atas anugerah Tuhan. 好的羊献上感恩， Domba yang baik 好的羊 membalas anugerah Tuhan. 就是向神报恩。 Tuhan memberkati kita. 愿神祝福大家。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， kami berterima kasih. 我们向你献上感谢。 Engkau adalah gembala kami yang baik. 你是我们的好牧人， Tuhan Yesus, 亲爱的主耶稣， kami berterima kasih 我们向你献上感谢。 karena Engkau juga adalah gembala yang baik di 你 dalam 也是 hidup 我们 kami. 的好牧人， Allah Roh Kudus, 我们的圣灵啊， kami berterima kasih 我们感谢你， karena Engkau juga menuntun hidup kami 你也带领我们的生活， seperti gembala yang baik. 好像一位好牧人一样。 Hari ini 今天 kami bertekad di hadapan 我 Tuhan 们在神的面前节制， mau menjadi domba yang baik, 要成为好的牧羊，好 yang mengenal dan mengetahui anugerah Tuhan 知道也得感谢神的恩典， dan bersyukur untuk anugerah Tuhan 也知道感恩， dan membalas anugerah Tuhan. 也要回报神的恩典。 Demi nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 靠主耶稣的名， Amin. 阿门。我们感谢上帝，也谢谢傅牧师给我们的正道，还有林弟兄的反应。接下来我们要奉献，我们要报恩给上帝。我们的奉献呢，可以用 QR code 或者用 transfer 给我们的教会，就是后面有一个。Selanjutnya kita akan persembahan. Persembahan bisa dikirim melalui QR code atau melalui transfer di nomor yang tercantum di layar. Dengan digit terakhir nilai transfer ditambah 7, itu kode Komisi Kaleb Puri. Mari kita naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita. KPPK nomor 50. Hitung berkat-Mu, susu恩典。当你遇见苦难如波浪重重，当你忧愁伤痕是否要绝望？若把主的恩典从头数一数，必能叫你失去感谢而欢呼。
gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. 我们一起祷告, mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, sebagai membalas anugerah Tuhan, maka kami memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami. 主，我们感谢你，为了我们愿意报恩，我们愿意把主你所赐给我们的金钱一小部分呈现在主你的面前，愿神你欢喜悦纳，使用在你的圣工上。我们如此感恩祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来，加勒团契诗班要呈现一首诗歌，主题是我是主羊。Selanjutnya, paduan suara pengurus Kaleb Puri Indah akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Aku Dombanya. Kita ucap syukur kepada paduan suara pengurus Kaleb yang sudah memuji Tuhan dan mempersembahkan sebuah pujian yang sangat indah sekali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pelayanan Kaleb selama 25 tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf. 接下来我们要听 Yusuf 弟兄给我们述说在25年里面的这个加勒团契，我们请。
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur karena kemurahan Allah kita, Kristus Yesus. Meskipun virus corona mengancam, tapi berkat pelindungannya kita masih tetap bisa bertemu secara online. Hari ini saya mau sharingkan sedikit kesan dan sejarah singkat Komisi Kalib GKY Puri sebagai berikut. Pada awalnya di tahun 1995, Komisi Kalib dimulai oleh seorang ibu yang sederhana. Setia melayani dengan mengajak dan menjemput orang-orang ke gereja. Namanya Ibu Juling. Pembina Kalib yang pertama adalah GI Yang Pit. Saat itu beliau juga sebagai gembala di Pos Puri yang berada di Ruko seberang Pasar Puri. Setelah itu pendeta Ransli, lalu dilanjutkan oleh GI Rusia Daun di tahun 1999 dan dilanjutkan lagi oleh GI Tani di tahun 2004. Tahun 2006 saya dan Nyonya mulai ikut pelayanan di Kalib Puri. Puji Tuhan, pada tahun 2008 Nyonya saya berkat kasih karunia Tuhan Yesus dipakai sebagai ketua Komisi Kalib Puri. Saya bersama Nyonya sejak semula di Greenfield melayani Tuhan selalu berdua. Semutani pembina Kalib saat itu mengusulkan kepada kami untuk membentuk Kalib Center di Puri seperti Kalib Greenfield yang ada kegiatan senam pagi, suatu wadah untuk mengajak jiwa-jiwa baru datang untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terbentuklah Kalib Center Puri. Sungguh bersyukur, senam paginya sangat menarik peserta di sekitar gereja. Sebelumnya gereja kita disangka hanya aula EPK, tidak untuk umum. Sejak itu mulailah ada yang ikut kebaktian ke gereja kita. Banyak juga yang mulai ikut persekutuan Kalib. Di masa pembinaan Semutani, persekutuan Komisi Kalib ditingkatkan dari 1 bulan sekali menjadi 1 bulan 2 kali. Selain itu, gereja juga membangun fasilitas kantin untuk memaksimalkan Kalib Center yang awalnya dilayani oleh pengurus Kalib. Awal tahun 2009, pelatih Padus Kalib, Ibu Aiming, mau pindah ke Aussie. Dan Semu Christine mau ke USA. Jadi harus cari pengganti pelatih sekaligus pemain piano Padus. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami dipertemukan dengan Pak Budi. Dia setuju untuk jadi pelatih Padus Kalib dan dia juga meminta kedua anaknya untuk ikut melayani sebagai pianis. Pak Budi setia melayani Kalib sampai sekarang dari periode Semutani. Sekarang istrinya pun ikut bergabung di Padus Kalib. Puji Tuhan, seluruh keluarganya mendukung pelayanan Kalib dengan sepenuh hati dan sukacita. Padus Kalib sudah bertumbuh menjadi Padus yang semangat dan berkembang terus dalam pimpinan Pak Budi, walaupun jumlahnya anggotanya turun naik sesuai dengan kondisi fisik anggotanya. Selanjutnya di tahun 2008, saat Ki Lin Nacio menjadi pembina Kalib, ada suatu acara yang sangat mengesankan, waktu refreshing pembina pengurus, yaitu kita semua pengurus diajak untuk saling cuci kaki seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Saling melayani satu dengan yang lain, suatu pengalaman yang sangat indah dan spesial bagi kita semua. Mulai dari tahun 2011, Ki Rebecca Ho menjadi pembina Kalib. Beliau sangat rajin dan ramah mengunjungi teman-teman senam yang sudah ikut persekutuan Kalib. Ada beberapa yang telah dimenangkan dan dibaptis di gereja kita. Pada tahun 2014, teman-teman di senam Evergreen
mengusulkan untuk membentuk tim angklung, GRBK sangat setuju dengan program itu. Sampai Padus Kalib juga ikut bentuk tim angklungnya. Semua dana pembelian alat angklung disumbang dari anggota Padus Kalib. Maka terbentuklah 2 tim angklung, yang senam dipimpin Pak Joni, yang satu lagi dari Padus Kalib dipimpin Pak Budi. Tapi sayang, tim senam tidak konsisten dan bubar. Tahun 2016, GWNI sebagai pembina baru Kalib Puri sering mengadakan acara tambahan hafal ayat-ayat Alkitab di dalam persekutuan setiap 2 minggu, agar kami yang usia sudah lanjut tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. Beliau juga menggerakkan saudari-saudari di KW untuk membantu pelayanan di Kalib sebagai MC, lengkap dengan singer dan pianisnya yang sangat dibutuhkan oleh Komisi Kalib. Tahun 2020 ini, Pendeta Yonatan diutus Tuhan menggantikan GWNI sebagai pembina Kalib yang baru. Tapi sejak beliau mulai menjabat di bulan Maret, karena pandemi COVID-19, sampai sekarang belum ada persekutuan Kalib lagi. Tapi beliau tetap berusaha berhubungan dengan semua anggota melalui online. Dan sekarang setiap pagi beliau membagikan renungan singkat melalui WA, dan kita bisa mendengarkan suaranya yang merdu, menyanyikan pujian hymn, dan doa-doanya yang sangat menguatkan iman kami di rumah. Selama pandemi COVID, beliau rajin sekali mengunjungi anggota Kalib bersama beberapa pengurus untuk memberikan hadiah ulang tahun dan mendoakan mereka dengan memakai masker dan jaga jarak. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mengutus hamba-hambanya untuk membina Komisi Kalib Puri, dan Pak Budi bersama keluarganya yang melayani Padus Kalib. Kiranya Tuhan membalas semua jeripaya dan kebaikan mereka. Mohon Tuhan selalu melindungi dan memberkati mereka, terus memakai mereka lebih heran lagi dalam pelayanan mereka. Akhir kata, saudara-saudaraku yang terkasih, kami ucapkan selamat ulang tahun ke-25 Komisi Kalib Puri. Selamat Hari Natal. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua, memberi kesehatan agar makin cinta dan rajin melayani Tuhan. Mari kita saling menerima, saling membangun, terus bertumbuh bersama, belajar jadi murid Yesus yang sejati, selalu mengabarkan Injil dan memuliakan namanya. Haleluya. Amin. Jayu. Kami mempersilahkan semua untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk Komisi Kaleb. Bersyukur kepada Tuhan, selama hampir 5 tahun Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani di Komisi Kaleb. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Saya juga bersyukur dan berterima kasih berkat kerjasama yang baik dari tim pengurus, baik pengurus yang lama maupun juga pengurus yang sekarang sedang menjabat. Kita saling topang menopang sehingga pelayanan Komisi Kaleb boleh tetap berlangsung dan akan terus berlangsung seterusnya, ya. Jadi Komisi Kaleb ini berbeda, ya, berbeda dengan komisi yang lain, ya. Jadi kalau komisi yang lain itu SDM-nya cukup, ya, tapi Komisi Kaleb ini sangat terbatas SDM-nya. Tapi di dalam segala keterbatasan
justru kita merasakan Tuhan itu begitu baik ya. Tuhan begitu baik ya. Pas lagi kita butuh-butuhnya, ada aja ya pengurus yang baru yang bersedia melayani. Ada aja ya yang kita butuhkan itu pianis, liturgis, itu semuanya kita merasakan benar-benar anugerah Tuhan di dalam pelayanan Komisi Kaleb ini ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam pelayanan ini saya juga banyak belajar ya, baik dari pengurus-pengurus maupun juga belajar dari opa-oma sekalian. Dalam segala keterbatasan tetap setia hadir di Komisi Kaleb, tetap setia melayani. Itu yang saya belajar dari opa-oma sekalian. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih baik kepada pengurus yang sedang menjabat, ya, yang hadir pada hari ini, dan juga kepada pengurus periode yang lama. Saya mengingat Pak Yusuf dan Ibu Suryani yang tidak henti-hentinya setia di dalam mendukung pelayanan Komisi Kaleb dan mendoakan pelayanan saya. Saya mengingat kepada Pak Budi, ya, pelatih kur kita yang tidak henti-hentinya dengan setia melayani di Komisi Kaleb Paduan Suara. Saya mengingat Pak Yanhai, guru senam kita yang setia tidak henti-hentinya melayani di senam Evergreen. Walaupun Pak Yanhai tidak hadir, tapi dari hati yang terdalam saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Dan kepada setiap saudara-saudara yang sudah melayani bersama-sama kita. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Chen Muse, Pendeta Yonatan yang meneruskan pelayanan saya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada Komisi Kaleb. Ya. Sebagai akhir kata saya ingin memberikan ayat firman Tuhan buat pengurus dan juga buat setiap anggota Kaleb dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11 sampai 12. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan saya berikan kepada setiap pengurus dan anggota Kaleb. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, juga perhatian yang diberikan untuk kenang-kenangan yang diberikan akan menjadi satu kenangan yang indah. Saya akan selalu mengingat pelayanan di Komisi Kaleb yang begitu indahnya ya. Dan apabila dan tentu ada kesalahan, kata-kata, sikap yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
接下来，我们请维尼师母给我们一些的勉励，也一些的造就的话。Selanjutnya kita akan undang Semu Winnie untuk memberi sedikit nasihat dan juga sedikit bimbingan kepada kita semuanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat ulang tahun yang ke-25 Komisi Kaleb GKY Puri Indah. Walaupun karena pandemi kita tidak bisa berkumpul di gereja merayakan perayaan ini, kiranya tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita di dalam perayaan ini. 25 tahun adalah sebuah perjalanan yang panjang bagi sebuah pelayanan. Tangan kasih Tuhan begitu ajaib menuntun pelayanan Komisi Kaleb Puri Indah. Untuk itu pengurus telah memilih tema perayaan kali ini, yaitu Ceen, Kanen, Pauen, menyadari anugerah Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan, dan membalas anugerah Tuhan. Mari kita membalas segala berkat dan anugerah Tuhan dengan lebih giat lagi melayani Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, setia mendoakan Komisi Kaleb Puri Indah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Kaleb GKY Puri Indah. Tuhan memberkati.各位主内弟兄姐妹，让我们一起来庆祝耶稣的降生。我们一起唱一首诗歌，请听天使在高唱。Mari kita sama-sama mengucap syukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan satu pujian, dengar malaikat nyanyi. 倾听天使在高唱，歌颂神有天满墙，奇妙基因多响亮。
Terima kasih pada majelis yang mendukung acara ini dan pengurus Kaleb yang sejak awal mempersiapkannya sampai terselenggaranya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, saya mengucapkan mari kita tetap semangat menyongsong akhir tahun ini dan kita bertemu di awal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan sudah memberkati kita merayakan hari ulang tahun ke-25 Komisi Kaleb, dan kita juga boleh merayakan Natal, merayakan kasih Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, membawa kasih surgawi untuk membawa keselamatan kepada kita. Yesus yang adalah Gembala Agung itu sendiri datang mencari dan menjadikan kita domba-dombanya. Mari kita bertekad untuk menjadi domba-domba yang baik, yang selalu mengenal anugerah Tuhan, yang selalu bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dan selalu berusaha membalas anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita akhiri acara kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-25 Komisi Kaleb, dan kami juga boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia menjadi juru selamat kami. Kami berterima kasih selama 25 tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Engkau memimpin dan memberkati kami. Sebagai gembala, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami merayakan Natal, kami diingatkan bahwa Yesus Sang Gembala Agung itu datang sendiri ke dalam dunia, membawa kasih surgawi, sehingga kami boleh menjadi domba-domba Allah. Pada hari ini kami bertekad untuk menjadi domba yang baik, yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu mengenal anugerah Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan, dan membalas anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，请打开你的心门，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.